Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 4 September bersama saya Nazirah Syaringat dan berikut tajuk utama malam ini. Ketetapan baru pemakaian face mask diketahui Rabu ini. Juga abang cari adik berakhir tragedi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu mengenal pasti 21 lokasi peranginan dan perkelahan di seluruh negeri yang berisiko dilanda fenomena kepala air. Pengarahnya Mat Hilman Abdul Rashid berkata, lokasi berkenaan terletak di daerah Besut, Setiu, Dungun, Hulu Terengganu dan Kemaman. Air terjun Lata Tembakah, air terjun Lata Belantan, Lahot Spring dan Lata Kolam Air Deru Ecopark di Besut, manakala di Sitiu Lata Ulu Kekabu, Lata Cakah dan Lata Payung. Sementara di Hulu Terengganu pula air terjun Sekayu, air terjun Juwita, air terjun Soak, air terjun Lasir dan air terjun Beluka. Selain itu, pihaknya juga mengenal pasti kawasan Kemaman, Hutan Lipung Menderu, air terjun Jeram Tanduk, Sungai Air Putih dan Sungai Cerul. Dan di Dungun yang berisiko iaitu Sungai Loh, Sungai Kelemin, air terjun Langsir, air terjun Cemerung dan air terjun Lubuk Kain. Ada 21 tempat lokasi yang berpotensi untuk berlakunya kepala air. Bermula daripada Cernih sampai kepada Besut ada 21 tempat. Jadi kawasan-kawasan ini telah pun kita hebahkan dan saya minta kepada pihak media tolong hebahkan kawasan-kawasan yang berpotensi ini dan apatah lagi perubahan pada musim ini, perubahan monsun ini berlaku tidak lama lagi. Dan ianya akan kemungkinan besar berlakunya kepala air dan perubahan-perubahan pada cuaca ini kita kena peka. Beliau berkata demikian kepada media selepas meninjau situasi di Lata Ulu Kasar di Sungai Tong yang dilanda kepala air 2 hari lalu. Sehubungan itu, Mat Hilman menyeru pengunjung di kawasan rekreasi air supaya peka terhadap 4 pentanda awal berlakunya fenomena kepala air iaitu bunyi deruan air yang kuat, perubahan air daripada jernih menjadi keruh, air menjadi berbuih dan mengandungi sampah yang turun bersama serta peningkatan air secara mendadak. Katanya sekiranya pengunjung dapat mengenal pasti petanda-petanda tersebut, mereka akan sempat menyelamatkan diri sekiranya fenomena tersebut berlaku. Pada Jumaat lepas, ramai 32 individu termasuk 13 kanak-kanak berjaya diselamatkan selepas terperangkap dalam kejadian kepala air di Lata Ulu Kasar Sungai Tong di Setiu. Kejadian yang berlaku jam 5.30 petang itu menyebabkan 6 buah kenderaan terlibat dihanyutkan arus deras. Fenomena kepala air tersebut melanda ketika kira-kira 80 orang sedang beryadah di air dan ada dalam kalangan mereka yang meletak kenderaan berhampiran gigi sungai. Seorang pegawai imigresen maut manakala rakan setugasnya patah kaki selepas motosikal berkuasa tinggi yang dibawa masing-masing terlibat dalam kemalangan. Insiden berlaku di kilometer 83.4 Lebuh Raya Utara Selatan, Menghala Utara, berhampiran susur keluar Plaza Tol Gurun sekitar jam 9.30 pagi tadi. Mangsa Muhammad Nizam Samsudin 46 tahun yang juga timbalan penolong pengarah imigresen Sungai Bakap Pulau Pinang disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Rakan mangsa timbalan penolong pengarah imigresen kanan Zaili Nizam Muhammad 43 tahun kini sedang dirawat di Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani. Menurut Ketua Polis Kuala Muda, Asisten Komisioner Zaidi C. Hassan, kedua-dua mangsa menunggang motosikal jenis Kawasaki KLE 650C sebelum sebuah kereta dari arah sama merempuh kenderaan Muhammad Nizam dan menyebabkannya terbabas. Keadaan itu mengakibatkan Zaili tidak sempat mengelak dan melanggar motosikal mangsa. Polis kini sedang mengesan pemilik kereta yang didakwa merempuh mangsa ekoran pemandunya telah melarikan diri. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian diminta untuk menghubungi Balai Polis berhampiran.
Sementara itu di Sarawak, seorang lelaki maut manakala adiknya parah selepas motosikal yang ditunggang mereka bertembung sesama sendiri di Jalan Mambung malam tadi. Ketua Polis Daerah Padawan Superintenden Abang Zainal Abidin Abang Ahmad berkata, berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada ahli keluarga, mangsa berusia 26 tahun cuba mencari adiknya berusia 18 tahun yang pergi memancing. Kejadian yang dilaporkan kira-kira jam 7.30 malam itu berlaku disebabkan kedua-dua lampu motosikal yang ditunggang mangsa tidak berfungsi. Kemalangan dipercayai berlaku ketika adik mangsa sedang bergerak lurus dari arah Kuching ke Kampung Sikok sebelum bertembung dengan motosikal ditunggang mangsa yang secara tiba-tiba masuk ke laluan adiknya. Akibat pertembungan itu, adik mangsa cedera parah di bahagian kepala dan masih dirawat di Hospital Umum Sarawak HUS, manakala mangsa yang turut cedera parah di kepala disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pegawai perubatan. Abang Zainal berkata mayat mangsa dibawa ke unit forensik HUS untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kementerian Kesihatan akan mengumumkan ketetapan baharu berhubung pemakaian pelitup muka selewat-lewatnya Rabu minggu depan. Menterinya Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, Jawatankuasa Eksekutif Kesihatan Awam yang dipengerusikannya sudah menerima syur daripada pakar-pakar kesihatan mengenai perkara tersebut minggu lalu. Saya masih lagi tengah mengumpulkan maklum balas daripada orang ramai, daripada pandangan-pandangan daripada orang ramai. Minggu depan saya akan buat pengumuman berkenaan dengan pemakaian pelitup muka. I think I will be announcing by Wednesday. Jelasnya buat masa ini banyak aspek perlu diteliti susulan COVID-19 masih berada di sekeliling dan berupaya untuk bermutasi. Sehubungan itu, beliau berharap masyarakat terus berhati-hati dan menjaga kesihatan masing-masing. Dalam per itu, berhubung keputusan kerajaan untuk memasuki ke fasa endemik, Khairi memaklumkan Malaysia masih belum mencapai kriteria tersebut yang digariskan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan Majlis Perasmian Penutupan Minggu Kesedaran Penerimaan Organ Peringkat Kebangsaan 2022 di Ibu Negara pagi tadi. Pada majlis sama, Khairi Jamaluddin memaklumkan orang ramai boleh membuat pendaftaran sebagai pengikrar derma organ menerusi aplikasi MySejahtera mulai 6 September depan. Jelasnya, ia susulan Malaysia tergolong antara 10 negara yang mempunyai kadar transplantasi terendah di dunia bagi tahun 2021. Bila mereka buat ikrar dalam MySejahtera, maklumat itu akan terus sampai kepada Pusat Sumber Transplant Nasional. So anywhere, di mana-mana hospital sekiranya berlaku kes kematian di mana layak untuk bagi organ, dia akan keluar dalam sistem bahawa dia adalah penerima organ dan boleh tunjuk kepada family members, your family member adalah penerima organ. Dengan inisiatif tersebut, beliau berharap ia dapat meningkatkan kadar pendaftaran penderma organ di Malaysia. Menurut statistik terkini Pusat Sumber Transplant Nasional pada Julai 2022, sebanyak 10,442 bilangan pesakit berada dalam senarai menunggu organ, namun hanya 779 penderma organ sebenar selepas kematian sejak 1997. Dalam pada itu, direkodkan hanya 517,758 pengikrar penderma organ selepas kematian sejak 25 tahun lalu. Beliau turut menasihati agar pengikrar memaklumkan kepada keluarga masing-masing agar tidak berlaku sebarang masalah apabila penderma meninggal dunia. Prinsip Al-Qawi dan Al-Amin antara elemen yang diterjemah dalam sistem pentadbiran Islam bagi mewujudkan sebuah negara yang aman dan harmoni. Mengakui banyak cabaran yang perlu diharungi dalam merealisasikan konsep amar makruf nahi mungkar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad berkata ia dapat dilaksanakan jika mendapat sokongan padu semua pihak sama ada di peringkat persekutuan dan negeri. Tambah beliau, isu-isu berbangkit berhubung hal ehwal Islam secara asasnya dapat diselesaikan dengan kerjasama dan dukungan Jabatan Agama Islam negeri-negeri serta pihak-pihak berkuasa lain yang terlibat. Berkenaan dengan soal konsert sebagainya.
Konsert saya melalui agensi kita nama Jakim. Dia ada satu nama dia Puspal. Puspal ni pusat permohonan pergambaran filem dan persembahan artis luar negara. Ada 15 agensi situ. Jakim tak setuju. Agensi bawah kita tak setuju bagi komen. Hak lain setuju belakang. Dulu. Bukan kita tak bantah, kita bantah. Saya sendiri personal pun jangan sama. Jadi nak sebut itu ada kekangan. Sementara itu, isu kebajikan guru kelas Fardu Ain Kafa juga sentiasa menjadi perhatian pihaknya. Malah isu itu kini dalam penelitian Kementerian dan Jakim bagi memastikan nasib golongan itu terbela. Beliau berkata demikian ketika hadir persidangan muktamar tahunan PAS ke-68 di Alusta. Selepas ni, segmen McDonald's Malaysia Prihatin bersama penyampai Adi Akmal menyumbang kepada golongan yang memerlukan. Itu antara nilai trust syarikat rangkaian global makanan khidmat segera McDonald's Malaysia yang sentiasa memperkasakan asnaf melalui pembayaran zakat. Dengan matlamat bermartabat dengan zakat, syarikat terkemuka itu turut menjalankan agihan zakat wakalah menerusi pelbagai bentuk. McDonald's Malaysia mendapat wakalah daripada zakat-zakat negeri yang dibayar dan mengagihkan wakalah tersebut dengan menyertai program-program anjuran zakat negeri. Menurut Naib Presiden Sumber Manusia dan Pengurusi Jawatankuasa Halal Dalaman McDonald's Malaysia, Azhar Darbi, selain memberi semula kepada agensi zakat negeri, agihan wakalah turut dilaksanakan menerusi program McDonald's Malaysia sendiri. Kita ada program kita sendiri melalui Ronald McDonald House of Charities. Jadi dalam program tu kita ada satu program kita namakan Back to School, di mana kita memberi peralatan dan keperluan sekolah kepada anak-anak miskin di kawasan setempat. Ya, jadi kita gunakan bil wakalah tersebut untuk membeli peralatan-peralatan pakaian sekolah untuk mereka sebelum mereka mulakan persekolahan. Dan yang ketiga, kita juga menyalurkan wakalah tersebut kepada pekerja-pekerja kita yang memerlukan sesuai dengan keadaan ekonomi mereka. Ramadan lepas, McDonald's Malaysia bersama dengan Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib telah mengadakan program ziarah komuniti asnaf dengan menyantuni 50 buah keluarga asnaf di sekitar kawasan Danau Kota, Kuala Lumpur. Menerusi program tersebut, McDonald's Malaysia menyerahkan sumbangan wakalah agihan dalam bentuk kotak rezeki dan duit raya. McDonald's Malaysia adalah entiti perniagaan 100% milik orang Islam selepas diambil alih syarikat Lionhorn Private Limited, sebuah anak syarikat Reza Group dari Arab Saudi pada tahun 2016. Sejak 2017 sehingga tahun ini, McDonald's Malaysia telah membayar zakat perniagaan hampir 10 juta ringgit. Kini, McDonald's Malaysia memiliki lebih 300 buah restoran di seluruh negara yang berupaya memberi peluang pekerjaan kepada lebih 15,000 kaki tangan, merangkumi kru-kru restoran dan pihak pengurusan. Sekian segmen McDonald's Malaysia Prihatin. Saya Adi Akmal Syahrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Adi dengan laporan khas itu tadi. Kita ke laporan seterusnya. Tawar pakej umrah pembayaran secara ansuran bagi golongan kurang berkemampuan. Itu antara pakej yang menjadi tarikan Rizwan Travel and Tours. Menurut pengarah urusannya Muhammad Rizwan Syuhaimi berkata, langkah itu diambil selepas memahami ramai yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Pakej-pakej kita boleh dibuat secara ansuran setiap bulan ataupun boleh hingga setahun atau 2 tahun. Boleh kiranya macam bayar sedikit-sedikit hinggalah boleh dapat satu jumlah yang boleh pergi untuk ke umrah.
Sementara itu, menjadi tanggungjawab pihaknya untuk memberi kepuasan kepada jemaah sehingga mereka akan sentiasa merindui Tanah Suci dan akan mengikuti semula bersama Ar-Rizwan Travel and Tours. Dalam pada itu, agensi berkenaan turut menyasarkan pertambahan jumlah jemaah umrah menjelang November 2022 sehingga April 2023. Mensasarkan untuk jemaah November 2020 dan Disember sehinggalah penutup hingga Ramadan pada tahun 2023. Dalam kita punya target untuk November saja kita ada lebih kurang 14 grup, lebih kurang macam tu. Untuk Disember juga kita ada satu grup saja dan bulan-bulan lain pun ada grup lebih kurang dalam 6 ke 10 grup insya-Allah setiap bulan. Ar-Rizwan Travel and Tours menyediakan mutawif yang merupakan seorang bekas pelajar Madinah dan berpengalaman dalam menyantuni jemaah semasa menunaikan umrah. Kini Ar-Rizwan Travel and Tours mempunyai 7 cawangan di Alustar, Kuala Ketil di Kedah, Bertam, Pulau Pinang, Kuala Kangsar, Perak, Sepang di Selangor dan Pandan Indah Kuala Lumpur serta di Melaka. Dan kini dalam rangka melebarkan sayap ke pantai timur dan ke Indonesia. Selain menyediakan pakej membawa jemaah menunaikan umrah, Ar-Rizwan Travel and Tours turut menyediakan pakej perkhidmatan badal haji, korban, akikah, wakaf Al-Quran dan wakaf kerusi roda. Ibarat jatuh di tipe tangga. Dugaan bertimpa-timpa buat pekerja kilang Ezwan Osman apabila terlibat 3 kali kemalangan dalam tempoh 6 tahun yang menyebabkannya hilang upaya untuk bekerja. Pada 2017, kaki kiri Ezwan digilis lori semasa perjalanan pulang bekerja yang menyebabkan kakinya cacat kekal. 2 tahun kemudian, keluarga Ezwan sekali lagi diduga apabila dia jatuh dari bumbung rumah ketika hendak membaiki bumbung yang bocor. Dan kini, tangan kanan Ezwan pula terpaksa dipotong paras pergelangan tangan kanan kerana hancur selepas alat pemadam api meletup ketika sedang bekerja pada 23 Ogos lalu. Apa yang membimbangkan Ezwan ialah kehidupan 2 cahaya matanya berusia 2 tahun dan sebulan, manakala isteri pula berstatus orang kurang upaya OKU fizikal ketidakupayaan kaki. Sebelum ini, hanya Ezwan bekerja bagi menyara keluarga dengan gaji RM1,700 sebulan. Namun, Ezwan sekeluarga sedikit lega kerana menetap di rumah pusaka di Taman Saujana, Johor Bahru. Ujian tu pada saya tu, itulah Tuhan nak pinjamkan tangan saya ni. Sehingga umur 42 tahun tangan saya ni dia nak pinjamkan. Sekarang ni dah tak ada dah tangan saya. Itulah ujian. Jadi macam nak bekerja pun sekarang ni saya rasa dah tak larat lagi dah sebab dah tak ada anggota tangan ni. Sebab kerja yang saya lakukan semuanya berat-berat menggunakan tangan. Nasib Ezwan mendapat perhatian Pengerusi Jawatankuasa Belia Sukan Pembangunan Usahawan Koperasi dan Sumber Manusia Negeri Muhammad Hairi Mat Shah. Katanya Ezwan layak mendapat faedah hilang upaya kekal perkeso. Namun nilai faedah itu akan diketahui selepas penilaian jemaah doktor sejurus faedah hilang upaya sementara tamat. Saya menyarankan kepada semua majikan-majikan di seluruh Johor untuk mencarum perkeso yang mana hari ini kita terbukti apabila saudara Izwan dan majikannya mencarum perkeso, kita akan membantu sebaik yang mungkin. Bagi yang ingin menghulurkan bantuan buat Ezwan, boleh menyarukan sumbangan ke akaun Public Bank 4801718317 miliknya atau hubungi di talian 017 7348 914. Roket Artemis tak jadi ke bulan. Alhamdulillah, masih bersama berita Al-Hijrah. Kita ke laporan luar negara.
Seorang juruterbang yang mengugut mahu merempuh pasaraya Walmart di Mississippi ditahan selepas pesawat ringan yang dipandunya mendarat di sebuah ladang kacang soya. Suspek yang dikenal pasti sebagai Corey Patterson membatalkan niatnya itu selepas berjaya dipujuk perunding polis. Terdahulu, pesawat ringan buatan Beechcraft itu dilihat berlegar-legar di Bandar Tupelo dan kawasan berdekatan selama berjam-jam. Polis dalam kenyataannya berkata 6 jam sebelum itu Patterson telah menghubungi operator kecemasan dan mengancam untuk merempuh pasaraya Walmart terbabit. Susulan ancaman itu, gedung serbaneka dan stesen minyak berdekatan dikosongkan dan meminta orang ramai menjauhkan diri dari kawasan terbabit. Patterson turut menyiarkan mesej selamat tinggal di laman Facebooknya selepas pesawat dipandunya semakin kekurangan minyak. Namun pesawat itu meninggalkan Tupelo dan berjaya mendarat di ladang kacang soya dengan bantuan juruterbang swasta yang menghubunginya menerusi radio. Patterson sebelum ini bekerja di Tupelo Aviation selama 10 tahun di mana dia ditugaskan untuk mengisi bahan bakar pesawat dan tidak kelihatan seperti juruterbang berlesen. Motif kejadian belum diketahui. Pelancaran kedua roket Artemis ke bulan milik Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Kebangsaan NASA yang dijadualkan minggu ini terpaksa ditunda lagi. Ia berikutan terdapat satu lagi kebocoran pada sistem pemacunya yang dikesan semalam. Ini adalah kali kedua ia ditunda selepas misi itu terpaksa ditangguh pada 29 Ogos lepas apabila kru mengesan terdapat masalah kebocoran hidrogen kecil. Pengarah pelancaran Charlie Blackwell Thompson dan pasukannya baru mengisi hampir 1 juta galon bahan api ke dalam roket SLS apabila kebocoran besar dikesan pada bahagian enjin di bawah. Kebocoran itu cuba ditutup dengan cubaan sebanyak 2 kali namun gagal. Kerosakan itu bagaimanapun perlu dibaiki dan ia mungkin memerlukan roket itu ditarik keluar dari pelanta dan pelancaran kapsul itu ke bulan mungkin dibawa ke Oktober. Semalam pentadbir NASA Bill Nelson menegaskan bahawa keselamatan menjadi keutamaan pihaknya dan roket itu perlu disahkan selamat sebelum 4 krunya boleh menaikinya. Semalam, orang ramai tiba di pantai Coco di Florida bagi menyaksikan detik-detik bersejarah itu namun berakhir kecewa. Misi itu amat dinanti-nantikan oleh NASA yang bertujuan untuk menguji kapsul Crew Space Launch System SLS dan Orion yang terletak di atas roket. Jika pelancaran selama 6 minggu itu berjaya, angkasawan boleh terbang mengelilingi bulan pada 2024 dan mendarat di atasnya pada 2025. Kali terakhir manusia mendarat di bulan adalah 5 dekad lepas iaitu pada 1972 di bawah program Apollo. Baik, perkembangan lanjut berhubung isu kegagalan roket Artemis selepas ke bulan akan dikupas lebih lanjut dalam Globe Al-Hijrah 8.45 malam ini bersama penyampai Hadizah Faisal. Baik, kita ke laporan seterusnya. Ratusan penunggang motosikal berhimpun di hadapan Paris City Hall bagi membantah caj parkir yang dikenakan ke atas pengguna motosikal dan skuter. Bagi peserta protes, polisi itu tidak adil malah membebankan golongan miskin dan pertengahan. Ketibaan mereka dengan motosikal masing-masing di Paris City Hall diiringi dengan bunyi horn sambil membawa spanduk membantah polisi itu. Kumpulan ini mendesak agar parkir motosikal atau kenderaan 2 roda diberikan secara percuma dengan hujah bahawa penggunaan motosikal menjimatkan ruang, kurang pencemaran dan merupakan alternatif untuk berjimat berbanding menggunakan kereta. Ketika ini ada juga dalam kalangan mereka terpaksa menyewa di luar Paris kerana kos sara hidup yang tinggi dan menjadikan motosikal sebagai pengangkutan utama, memandangkan penggunaan pengangkutan awam di sekitar kediaman mereka tidak praktikal untuk ke tempat kerja. Baik, dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Sebelum itu tepat jam 8.45 malam ini Globe Al-Hijrah bersiaran langsung yang membawa perkembangan isu kegagalan roket Artemis melepas ke bulan bersama penyampai Hadizah Faisal. Dan jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Nazirah Syariat. Assalamualaikum dan selamat malam.